Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya alim 'allimna min ilmika kama tarda bihi 'anna. Ya halim khalliqna bi khuluqil hilmi wa haqqqiqna bi haqa'iqil ilmi. Allahumma allimna ma jahilna wa zakkirna ma nassina. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para hadirin yang dihormati sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana sekali lagi pada kali ini kita diberi peluang oleh Allah untuk kita menyambung dalam pengajian kita ini pada bab yang ke-48. Bab yang ke-48 dalam kitab Riyadhus Salihin ini, itu babut tahzir min idza'is salihin wad dha'afati wal masakin. Bab di mana kita diminta supaya berhati-hati jangan sampai menyakiti orang-orang saleh. Jangan sampai kita menyakitkan hati orang saleh ataupun membuat suatu perkara yang buruk kepada orang saleh. Jangan sekali-kali kita lakukan demikian orang saleh ini. Dan juga waddu'afati, dan juga orang-orang yang lemah di kalangan masyarakat ini, wal masakin, dan juga orang-orang miskin. Bila kita hidup di atas dunia ini, kita diajar supaya menjaga akhlak kita. Akhlak yang besar yang diajarnya ialah salah satunya, jangan sekali-kali kita menyakitkan hati orang-orang yang saleh. Orang saleh ni orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi wakil-wakilnya di atas muka bumi ini setelah mana ketiadaan Nabi. Nabi dah berakhir dah, Nabi. Tapi lepas pada tersebut, siapa yang ada atas dunia ni lagi? Orang yang saleh, orang yang berusaha menjadikan diri dia ni dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dipanggil orang saleh. Orang yang jaga amalan-amalan dia, orang yang hidup dalam keadaan teratur dan tersusun pribadi mereka tersebut. Yang ni dipanggil, bab ini kita diajar supaya jaga-jaga. Jangan sekali-kali kita menyakitkan hati orang saleh. Kerana orang saleh ni orang yang disayangi di sisi Allah. Yang kedua, orang-orang yang lemah. Orang-orang yang lemah ni maksudnya orang-orang yang tak ada kekuatan dan keupayaan. Bila dia berdoa, tiba-tiba doa dia didengari di sisi Allah. Ini kelebihan orang yang lemah lah. Orang yang dhaif dalam hidup dia ni, susah. Dan juga orang-orang miskin. Orang-orang miskin ni sama juga, kita diajar supaya jaga. Jangan kita mengata perkara yang buruk pada dia. Ini Islam diajar satu bab. Diajar supaya kita ni jaga-jaga. Kerana kebanyakan di kalangan kita ni, kalau orang tu lemah, kita mempelekehkan dia. Kadang-kadang bila orang tu miskin, kita pun menghina dia. Lalu Islam diajar jangan kamu buat begitu, jangan. Bila kamu dalam keadaan yang kamu ni diberi peluang oleh Allah untuk dikayakan, ataupun diberi peluang oleh Allah dalam hidup kamu ni untuk senang, ataupun diberi peluang oleh Allah untuk diri kamu ni sihat, jangan kamu tekan orang-orang yang sebegini. Bila kamu ada dipanggil kamu jadi penguasa, kamu jadi orang yang ada kuasa, jangan kamu tekan orang-orang yang tidak ada kuasa, jangan. Kerana bila kamu tekan mereka tu, boleh jadi mereka ni orang soleh, boleh jadi mereka ni orang yang lemah, ataupun boleh jadi kamu menekan orang miskin. Oleh demikian Islam diajar jangan kamu sakitkan tiga golongan ini. Jangan sekali-kali kita menyakitkan tiga golongan ini, sehingga kan datang pertolongan Allah untuk membantu pada tiga golongan ini sendiri. Ini Allah berfirman, walladzina yu'dzunal mu'minin wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Allah Subhanahu wa taala sebut, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin. Allah sebut dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-58 tersebut. Allah Subhanahu wa taala sebut, walladzina yu'dzunal mu'minin. Siapa yang buat khianat ataupun menyakitkan hati orang mukmin,
wal mu'minat, dan juga orang-orang mukminat di kalangan orang perempuan. Dua ni Allah Subhanahu Wa Taala pesan dalam ayat ni, siapa-siapa yang menyakitkan hati orang mukmin dan juga orang mukmin laki dan mukminat perempuan bighairi maktasabu, dalam keadaan yang tiada kesalahan yang mereka lakukan. Tak ada sebab pun kamu khianat pada dia, kamu sakitkan hati orang-orang saleh, kamu sakitkan hati orang-orang yang di mana dianya tak buat benda yang buruk pun pada kamu, tapi tiba-tiba kamu ni menyakitkan hati dia. Ada orang demikian kan? Dalam hidup kita ni, kita akan berjumpa dengan orang-orang yang di mana dalam hidup dia suka tengok orang sakit hati. Dia jadi demikian. Tambah-tambah yang sakit hati itu orang yang soleh, orang yang baik-baik. Tak ada sebab pun kamu nak sakitkan hati mereka itu. Tak ada alasan pun. Dia panggil demikian. Bighairi maktasabu, dengan tidak ada sebab. Faqad tamalu buhtanan wa ithman mubina. Dengan cara demikian, kamu ni melakukan perkara-perkara, kamu telah memikul satu kebohongan serta kamu memikul dosa yang terang-terangan dalam hidup kamu. Ni jelas ni ayat ni. Ayat di mana kita kena berusaha menjadi orang-orang yang mukmin, yang baik, dekat dengan Allah. Ini kena usaha. Bila ada orang yang buat khianat pada kita, artinya dia sedang buat khianat pada yang disebut dengan orang yang dicintai di sisi Allah. Siapa dia yang dicintai di sisi Allah? Orang-orang mukmin lelaki dengan orang-orang mukminat perempuan. Dua-dua ni disayangi di sisi Allah. Allah atas dunia ni, di antara orang yang dicintai di sisi Allah ialah orang mukmin lelaki dan mukminat perempuan. Dua-dua ni dicintai di sisi Allah. Tiba-tiba ada orang yang dia disakitkan hati kita. Dia buat macam mana? Dia halang kita daripada menyebut tentang ayat-ayat Allah. Misal contohnya, dia buat khianat pada kita di rumah tangga kita, dia sihir, dia lakukan berbagai-bagai cara untuk nak buat khianat pada seseorang ini. Kena ingat-ingat ya, siapa-siapa yang dia nak buat khianat tu, dia tengok orang dia nak buat khianat tu siapa. Takut-takut dia buat khianat tu orang dicintai di sisi Allah. Kalau kamu buat khianat pada orang yang dicintai di sisi Allah, nanti tak lama kamu pula akan menanggung dalam hidup kamu ni. Faqad tamalu buhtanan, kamu telah menanggung satu pengkhianatan, satu benda yang dosa, buhtanan wa ithman mubina, dan juga dosa yang besar dalam hidup kamu. Orang kita kan kadang-kadang tak ada sebab pun dia halang orang kuliah. Misal contohnya, kita tengok ada ustaz-ustaz yang dihalang untuk berkuliah. Kalau kita tanya kenapa, tak ada sebab pun. Ustaz ni buat ajaran sesat ke? Tak ada ajaran sesat pun yang dia ajar. Kalau ustaz ni buat ajaran sesat, tentulah kamu kena boleh bawa ke mahkamah. Tapi kamu guna kuasa kamu halang orang ni berkuliah. Tak bagi orang ni ceramah di masjid dan sebagainya. Macam masjid itu milik kamu. Seolah-olah padahal kamu ni menjaga bagi pihak Allah je. Tapi kalau kamu halang orang-orang yang berkuliah, ustaz-ustaz yang nak mengajar, ustaz tu datang jauh daripada Terengganu, datang daripada Pulau Pinang, dah sampai dah, misal contohnya, tiba-tiba kamu halang, kamu guna kuasa kamu. Di waktu ini kamu nak jawab apa dia depan Allah nanti. Sebanyak mana dosa orang yang datang tu, sebanyak itulah dosa yang kamu kena pikul. Ni kelebihan lah pada ustaz tersebut. Di satu keuntungan pada ustaz tu, manakala yang orang yang halang tersebut, dia kena tanggung dosa. Dia tanggung dosa-dosa ni sampailah bila? Sampailah dia dibenarkan kembali untuk berkuliah. Selagi mana kamu tahan, lagi itulah kamu tanggung. Faqad tamalu buhtanan wa isman mubina. Orang ni menanggung satu pembohongan dalam hidup dia. Inilah orang yang bohong. Kalaupun dia kata dia orang Islam juga, orang Islam yang buhtanan, orang Islam yang jadi pembohong. Wa isman mubina, dan dosa yang besar yang ditanggung dalam hidup mereka ini. Kita jangan kita halang orang yang nak berdakwah. Jangan. Bahkan kita kena suruh orang lain berdakwah. Ajak orang untuk melakukan dakwah di jalan agama Allah. Tiba-tiba kita halang. Kerana kalau kita tanya, halang kenapa? Tak satu parti dengan kita.
tak satu politik dengan kita, tak satu pahaman dengan kita. Ni waktu ni kamu kena jawab depan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Ustaz tu bukan nak cerita tentang politik, dia nak cerita tentang mengenai agama Allah. Dan bila kamu halang yang disebut dengan agama Allah, artinya kamu halang apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah hantar melalui orang ni boleh sampaikan dakwah, tiba-tiba kamu halang. Ramai mana kan ustaz-ustaz di Malaysia kita ni dihalang oleh penguasa-penguasa. Penguasa tu kalau kita panggil dia untuk dia ceramah, dia tak boleh pun. Dia tak boleh pun nak ceramah. Tapi ustaz yang dihalang tadi untuk menyampaikan dakwah, dia halang. Dia menanggung sakit hati ustaz tersebut. Ramai mana orang tak boleh dengar kuliah ustaz yang demikian. Kemudian selama mana yang kamu buat tu, selama itulah kamu tanggung dosa. Ingat keuntung ke orang yang menghalang kerja-kerja yang disebut dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala? Tak untung langsung. Hidup dia akan porak-poranda. Kemudian dalam masa yang sama Allah tak berkat segala rezeki yang dia dapat tersebut. Kenapa? Kerana dosa yang ditanggung oleh orang yang menghalang dakwah-dakwah ataupun agama Allah Subhanahu Wa Taala ini. Allah Taala berfirman lagi. Allah sebut, "Fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar." Allah sebut ni, adapun anak-anak yatim, jangan sekali-kali kamu bersikap bengis dengan mereka. Jangan kamu tengking mereka. Fa ammal yatima fala taqhar. Anak-anak yatim kamu kena ingat. Jangan kamu tengking anak-anak yatim, jangan. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan pada orang yang minta-minta, jangan sekali-kali kamu bentak-bentak mereka. Jangan. Kalau ada orang yang datang minta-minta dengan kamu, belajar dalam diri kamu, diam. Kalau kamu tak nak bagi. Ataupun kalau kamu tak nak bagi pun, kamu sebut dengan bahasa yang lemah lembut. InsyaAllah akan datang nanti saya bagilah. Hari ni saya tak boleh nak bagi lagi, kita sebut. Kan tak rasa sakit hati orang yang minta tu. Kadang-kadang yang datang minta tu, bukannya orang biasa. Kadang-kadang yang datang minta dengan kita tu, orang-orang yang Allah bagi pada dia kelebihan-kelebihan tersendiri. Allah bagi, ada kelebihan dia. Kelebihan dia apa dia? Doa dia didengari di sisi Allah. Kadang-kadang Allah bagi pada orang minta-minta tu, kadang-kadang yang datang tu malaikat. Ujian dalam hidup kita. Kita tak tahu pun depan kita ni orang ke malaikat. Takut-takut Allah menyerupai, meletakkan, nak jadikan ujian macam Bani Israel dahulu kan. Ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita pada kita, ada 3 orang Bani Israel yang diuji oleh Allah. Seorang yang jenis sopak, seorang jenis botak kepala, tak ada rambut. Seorang lagi dalam keadaan yang kulit dia teruk lah, begitulah lebih kurang. Buta mata, kemudian sopak, kemudian dalam keadaan yang jenis kulit yang teruk. Bila jumpa tu, 3 orang tu, yang buta ditanya, kamu nak apa dia? Dia jawab, nak balik penglihatan, nak tengok balik. Mata ni nak nampak balik. Lalu, lepas pada nampak balik tu, dia baca doa, kemudian sapu mata, terang balik, nampak. Lepas tu, datang pula, ditanya oleh dia, kamu nak apa dia? Nak yang disebut dengan kambing. Nak yang datang yang kedua tu, yang sopak tu, nak apa? Kulit yang licin. Tak naklah kulit yang habis buruk. Kulit ni orang pandang pun takut muka dia dan sebagainya. Jadi ni ujian Allah. Lepas tu dah sembuh tu, disapu je oleh orang yang datang tu, tapi malaikat yang menyamar manusia. Kemudian disapu, kemudian pulih tu tanya, kamu nak apa? Nak kepada anak lembu. Kalau dapat anak lembu, modal dia bagi anak lembu. Kemudian berkembang je. Yang kambing pun berkembang. Yang satu lagi yang jenis dalam keadaan yang berpenyakit, penyakit mata, kulit. Kemudian satu lagi yang jenis tak ada rambut. Kamu nak apa? Nak ada rambut. Dia sebut nak ada rambut. Lalu sapu biar ada rambut. Keluar rambut. Orang panggil botak ni tak sukalah. Dia hanya keluar rambut. Lepas tu kamu nak apa? Nak kerbau, nak lembu. Kalau boleh dapat lembu, bagi lembu modal untuk tu. Kemudian berkembang. Semua berkembang, kaya-kaya dah semua. Selang tak berapa lama datang lagi orang yang sama. Dia pun datang minta, boleh tak kamu bagi sikit aku harta yang kamu dapat tu. Kemudian lepas pada tu kamu bagi pada aku ni orang yang susah, aku ni. Dia menyamar balik. Dia sebut demikian. Orang yang
yang tak ada rambut dia kata, aku ni banyak tanggungjawab, aku ni nak kena jawab begini, aku nak begini. Jadi lalu dia kata, kamu tak nak bagi lah. Dia kata tak boleh nak bagi, tak boleh nak tolong kamu, cari orang lain lah tolong. Dia sebut demikian. Kemudian katanya orang ni, dia kata, tidakkah kamu dahulu tak ada rambut, kamu dahulu ni begini. Dia ingatkan balik. Kawan tersebut dia kata, tak pun, kamu tersalah orang ni, aku dapat daripada warisan datuk nenek moyang aku dahulu. Lupa daratan dia panggil. Bila lupa daratan ini, dia kata, kalau kamu menipu, aku doa pada Allah biar Allah turunkan bala pada diri kamu. Aku doa pada Allah biar kamu balik semula pada asal. Datang yang kedua tersebut sama juga, sebut begitu juga, jawab begitu juga, sama je. Datang yang tiga, bila sebut ada yang buta mata, dia jawab, dulu aku buta mata, tapi Allah bagi pada dia aku ni begini nikmat yang banyak. Kemudian kamu nak banyak mana kambing tu, kamu ambil je lah, dia kata. Kamu ambil je. Dulu aku orang susah, dia kata. Sekarang Allah bagikan kesenangan pada aku. Kamu ambil. Lalu malaikat yang menyamar manusia tu jawab. Dia kata, kamu ni semua sedang diuji oleh Allah. Aku datang ni, dia pun sebut terus, aku ni datang dengan keadaan nak uji pada diri kamu. Maknanya nak sebutnya, ada pun dua orang kawan kamu tu Allah tak redha. Ada pun kamu yang seorang ni Allah redha. Allah redha dengan ujian dalam hidup ini. Maknanya kita ni kadang-kadang kalau kita kena ujian itu dalam hidup kita, jangan ingat waktu mana kita tengah kena ujian tu, kita rasa Allah menghina kita. Tak. Tapi Allah sedang menaikkan darjat kita. Di waktu mana Allah sedang menaikkan darjat kita ni, Allah akan uji kita. Allah jadikan ujian-ujian yang banyak dalam hidup kita. Bila Allah jadikan ujian yang banyak pada kita, jangan sekali-kali kita pelekeh orang yang tak ada nilai bagi diri kita. Jangan. Ramai kan orang kita dia suka pelekeh. Kamu ni orang yang berlumpur, kamu ni orang yang tak bertamadun, kamu ni bukan orang moden, kami ni orang moden. Ni suka sangat orang kita kan. Dia kata kamu ni mentaliti budak-budak, mentaliti macam-macam gaya orang pelekeh orang. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa ammas sa'ila fala tanhar. Pada orang yang minta-minta, jangan sekali-kali kamu tengking mereka. Jangan sekali-kali kamu herdik mereka. Jangan dalam hidup kamu. Kalau kamu buat demikian, nanti akan menyebabkan diri kamu ni akan jadi hina dalam hidup kamu. Akan balik semula pada diri kamu. Wa an Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla salat as-subhi fa huwa fi zimmatillah fala yatlubannakum Allahu min zimmatin bi syai'in fa innahu man yatlubuhu min zimmati bi syai'in yudriku summa yakubbuhu ala wajhi fin nari jahannam. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, daripada Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu kata dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa-siapa yang bangun pergi sembahyang subuh berjemaah. Ni ingat ya, pagi lagi bila kita bangun pagi-pagi, kita pastikan dapat pergi sembahyang subuh berjemaah. Man salla salat as-subhi fa huwa fi zimmatillah. Orang yang boleh bangun sembahyang subuh berjemaah ni, orang ni berada dalam genggaman, orang tersebut berada dalam tanggungan Allah. Orang ni fi zimmatillah. Zimmatillah ni maknanya dia dalam jagaan Allah. Maknanya perlindungan Allah. Siapa-siapa yang sembahyang subuh, kemudian dia boleh bangun, dia solat subuh, terutama berjemaah dah. Pada diri dia ni, dianya berada dalam jagaan Allah. Kemudian, maka janganlah sampai Allah menuntut kepada kamu semua dengan suatu dan tangannya, dari tangan-tangannya. Maksudnya, jangan sampai kamu meninggalkan solat subuh. Sebab kalau demikian, lenyaplah ikatan janji dan memberi tanggungan, keamanan dan juga lain-lain kepada kamu daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, siapa-siapa man shalla salat as-subhi fa huwa fi zimmatillah.
Siapa-siapa yang solat subuh, bangun pagi solat subuh, kemudian kalau dapat lagi dia berjemaah pada diri dia, fahuwa fi zimmatillah, dia sudah berada dalam tanggungan Allah, jagaan Allah, kawalan Allah. Ini kelebihan demikian. Fala yatlubannakumullahu min zimmatihi bi syai'in. Allah tak minta apa-apa pun dalam tanggungan itu, maknanya Allah tak minta kamu bayar pada Allah. Lepas pada kamu jaga solat subuh, terutama berjemaah ini, pada diri kamu berada dalam genggaman jagaan Allah. Bila kamu berada dalam genggaman jagaan Allah Subhanahu wa taala, di waktu itu fa innahu man yatlubuhu min zimmati bi syai'in yudriku summa yaqubuhu ala wajhi finnar. Sebab sesungguhnya siapa-siapa yang dituntut oleh Allah daripada suatu tanggungan nanti akan dicapai, semua akan dicapainya, yakni tidak mungkin terlepas. Kemudian Allah Ta'ala akan melemparkan ke mukanya dalam neraka Jahannam. Ini orang-orang yang mana-mana yang buat khianat pada orang yang dijaga oleh Allah. Solat subuh tadi pada diri dia dijaga. Orang ni yaqubuhu ala wajhi finnar jahannam. Siapa-siapa yang buat khianat pada orang jaga solat subuh. Ya Allah Subhanahu wa taala sebut ni. Dia jaga solat subuh dalam hidup dia ni. Kemudian dalam hidup dia dijaga sungguh solat subuh ni. Orang ni berada dalam genggaman jagaan Allah. Kemudian kalau sekiranya siapa yang datang buat khianat pada dia, orang tersebut yaqubuhu finnar jahannam. Allah akan campakkan muka dia, diheret, dihumban ke dalam api neraka Jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Maknanya jagalah amalan-amalan kita ni, jangan sekali-kali khianat pada orang yang jaga Allah. Siapa-siapa yang buat khianat pada orang yang dijaga, yang hidup dia jaga Allah, kamu sedang buat khianat pada Allah Subhanahu wa taala. Kamu sedang menyakitkan orang yang di bawah jagaan Allah Subhanahu wa taala ini sendiri. Ini dalam bab yang ke-48. Bab yang ke-49 ni, babu ijra'i ahkamin nas ala zahiri wa sarair ila Allah Ta'ala. Bab di mana kita diminta supaya melaksanakan hukum-hukum terhadap manusia menurut lahirnya, ala zahir wa sarairihim ila Allah Ta'ala. Ada pun yang tersembunyi, kita serah pada Allah. Bab di mana kita kena jatuhkan hukuman ataupun kita kena sebut pada seorang ni berdasar pada yang zahir dia. Adapun yang batin tu, yang tersindung tu, kita serah pada Allah. Macam contoh kita tengok apa niat apa yang cuba dibuat oleh ni filem Mentega Terbang ni dipanggil. Mentega Terbang ni, benda apa sebenarnya yang dia nak buat? Nampak jelas zahir sangat, nak mengelirukan orang terhadap agama Allah. Ini menyebabkan kenapa kita sebut filem ni tak layak ditayangkan. Mengapa boleh dilepaskan? Sedangkan nampak sangat unsur liberal tu dimasukkan dalam filem-filem sebegini. Orang kafir pula yang menerbitkan, kemudian bersama dengan penerbit orang Islam. Dua-dua ni sendiri. Manakala yang tersembunyi dalam hati mereka tu, kita serah pada Allah. Tapi kita sebut ni berdasar pada yang zahir. Yang zahir itu jelas dah. Dia boleh minta nak makan daging babi. Daging babi kan. Lepas tu dia kata, tidak, orang kafir tu kata, tidakkah daging ni daging haram untuk orang Islam kan? Dia kata, kalau bia boleh minum, dia tanya. Dia boleh sebut demikian. Kalau arak tu boleh minum, takkan daging babi tak boleh. Nak sebutnya cara dia nak mengelirukan cara memikir. Kemudian pegang anjing. Kemudian kita tengok dalam sedutan-sedutan lah. Saya tak tengok sepenuhnya cerita tersebut. Tapi saya tengok sedutan tu pun kita boleh faham dah. Benda yang tak betul yang dilakukan ini. Yang ni tak boleh dilakukan dengan cara demikian. Dan tak sewajarnya dilepaskan. Tak kira lah zaman bila tahun 2021 ke, zaman tahun 2022 ke, yang dilakukan. Sekarang baru orang nampak. Baru orang tahu benda tersebut. Walaupun ditayangkan, ada yang sebut ditayang tahun 2021 lagi. Zaman tu kenapa? Dulu tak itu. Dulu tak nampak, sekarang baru nampak.
Sekarang baru nampak benda tersebut. Jelas. Unsur liberal dimasukkan. Kalau kita tahu zaman dahulu pun, dulu lagi kita tentang dah. Nak sebutnya cara demikian. Ini yang menyebabkan akhirnya jadi polemik dalam masyarakat Islam kita pada hari ini. Banyakkan benda-benda yang tak patut dilakukan. Kita serah pada Allah hati-hati mereka sebut. Firman Allah Ta'ala, فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, kalau sekiranya mereka bertaubat dan mereka mula mendirikan sembahyang dan mereka menunaikan zakat, faqallu sabilahum, hendaklah kamu merdekakan, maka bebaskanlah jalannya, yakni merdekakanlah menurut kemahuan hatinya. Kalau kita tengok dia sembahyang, dia puasa, nampak jelas, kemudian dia tunaikan zakat, kemudian dia buat benda yang disuruh oleh Allah, lepas dia taubat dah. Dia sebut dia taubat. Dia tak, katakanlah pengarah filem Mentega Terbang ni, dia kata saya bertaubat pada Allah. Dia umum, saya bertaubat, saya minta ampun pada Allah lah. Kerana apa yang kami buat tersebut salah. Dia taubat. Kemudian dia mendirikan sembahyang, dia menunaikan zakat, dia buat benda yang baik, dia kembali balik. Maka kamu biarkan dia, jangan lagi kamu ungkit-ungkit cerita lama dia. Kan ramai kan di kalangan artis-artis kan, sekarang baru dia nampak kan jalan hidup. Ramai mana dah artis yang bertudung sekarang kan, yang baik dah. Kamu jangan cerita lagi yang lepas dia, cukup dah. Jangan buka lagi jalan-jalan yang lama dia tersebut. Buka peluang pada dia untuk jadi orang yang baik-baik. Dan sekarang ni kan artis-artis berubah ramai. Kita boleh tengok, boleh semakin ramai artis-artis balik pada jalan agama dipanggil. Dulu jalan bebas dia, buka aurat dan sebagainya. Tapi sekarang tak dah. Sekarang dah tutup dah. Dia pula jadi ustazah sekarang. Kita boleh tengok demikian. Dia pula jadi ustaz sekarang ni. Yang herannya ustaz pula jadi artis sekarang. Yang ustazah jadi artis pula. Terbalik puang dia panggil. Terbalik dalam masyarakat kita. Ni punca apa? Punca yang kita dalam Islam ni, hati manusia ni berbolak-balik. Tapi Allah kata, bila hati dia berbolak kepada kebenaran, faqallu sabilahum, buka jalan untuk mereka, bagi peluang untuk mereka kembali pada jalan agama dalam hidup ini sendiri. Wa an ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Muttafaqun alaih. Ini pun hadis jelas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut Abdullah bin Umar, bila dia sebut Rasulullah berkata, Rasulullah menyuruh aku memerangi manusia. Umirtu an uqatilan nas. Rasulullah mengarahkan aku untuk membunuh manusia, memerangi manusia. Senang ceritanya, ni kalau ayat macam ni orang panggil Rasulullah ni ekstrim lah dia panggil. Suruh bunuh orang. Uqatilan nas, ataupun memerangi manusia, perang mana-mana manusia yang tak beriman pada Allah, hatta yashhadu an la ilaha illallah, sehingga manusia ni mula menyebut la ilaha illallah, sanggup menjadi saksi tiada Tuhan melainkan Allah. Maksudnya apa dia? Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh berdakwah. Sampaikanlah dakwah ini. Bagi tahu pada orang, jangan biarkan manusia ni berada dalam keadaan kejahilan. Biar seramai mungkin orang masuk Islam. Ni tugas kita. Ramai orang masuk Islam. Dah masuk Islam, bila mereka dah masuk Islam, wa anna Muhammadar Rasulullah, mereka sanggup, mereka mula menyebut tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad ini Rasulullah. Ni tugas kepimpinan lah. Siapa-siapa yang menjadi pemimpin ataupun menjadi ulama, menjadi pendakwah, tugas dia ialah mesti menerangkan pada manusia supaya manusia ni ramai-ramai masuk Islam. Biar berbondong-bondong orang masuk Islam. Orang kafir di Malaysia kita ni kan, dia datang dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan kafir. Salah lah. Sepatutnya dia salah kita lah. Kerana kita tak terangkan Islam pada mereka. Patutnya menjadi tanggungjawab kita
terang Islam. Punca apa? Saya nampak kerana ada sekolah vernacular. Di antara sebabnya, sekolah kebangsaan, jenis kebangsaan. Ini di antara sebablah rugi. Sekolah macam ni membentuk rasis, membentuk dipanggil perkauman di kalangan kita. Sekolah sebegini tak sepatutnya ada. Sepatutnya ada satu je sekolah. Sekolah negara. Jangan sekolah kita tengok di Indonesia. Bila di Indonesia tu, orang Cina pergi ke Indonesia, orang India ke, orang bangsa apa pergi Indonesia, kena belajar Indonesia, bahasa Indonesia. Kemudian nama pun nama Indonesia. Tak boleh guna nama dia dahulu. Anak sebutnya gambaran. Mereka ni jaga untuk sama-sama berada. Boleh terima pun. Orang Cina di sana boleh terima pun. Kemudian di negara mana? Di negara Singapura tak ada sekolah kebangsaan jenis. Jenis kebangsaan tak ada. Jenis-jenis. Di negara kita je ada. Ni bila ada macam ni, menyebabkan keagamaan mereka pun kekal sampai bila-bila. Patutnya di Malaysia kita ni kena ada satu je sekolah negara. Sekolah negara ni sendiri. Sekolah kebangsaan negara. Negara mana mereka berada? Sekolah tu lah mereka kena duduk belajar dengan bahasa tersebut. Ni sampai peringkat belajar sejarah Taiwan, UAEC. Kan? Nak suruh iktiraf juga sijil UAEC tu. Dipanggil sijil negara Taiwan. Sijil belajar sejarah negara Taiwan. Orang Cina belajar sejarah tentang negara Taiwan. Tak ada kaitan langsung dengan negara kita. Dan semuanya pendidikan ini sendiri. Kerana inilah menyebabkan orang tersebut berterusan kekufuran dalam hidup mereka. Yang kedua, kerana tak diberi peluang pada pendakwah berdakwah kepada mereka. Pendakwah ni berdakwah hanya kepada orang Islam saja. Pada orang Islam pun kena sekat. Kena sekat lagi. Cuba kita bayangkan, pendakwah disekat. Sama-sama orang Islam disekat. Kerana tak sepahaman dengan sepahaman mereka. Padahal kalau pendakwah ni disekat, kita sebut awal-awal tadi. Kalau tahu dia buat salah, dakwa di mahkamah. Bawa ke mahkamah. Tunjukkan di mana pendakwah ni melakukan dosa. Adakah dia berpolitik ke? Dia terlibat dengan mana-mana politik di negara kita ni salah? Tak salah pun. Terlibat dengan politik. Tambah politik Islam. Nak mengajar pada masyarakat politik Islam. Apa masalahnya di kalangan kita? Tapi oleh kerana tak sama pahaman tersebut, disekat. Ni kita bercakap banyak kan, kita tahu. Lama-lama kena gam. Dia cari jalan. Hatta sekarang ni melalui media massa pun kalau dia dapat boleh nak tahan, dia nak tahan. Setakat ni tak boleh lagi dah. Mereka cuba gunakan kuasa untuk nak menahan. Berapa banyak yang disebut dengan cara mereka untuk nak tahan. Tahan orang ni. Orang yang menahan orang daripada berkuliah ni, faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina. Dia menanggung satu pembohongan dalam hidup dia dan dosa yang berpanjangan. Selama mana ustaz tersebut tak boleh kuliah, dia menanggunglah dosa. Orang panggil demikian. Ini punca demikian. Pendakwah tak boleh nak sampaikan Islam. Yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia sebut dalam hadis ni, umirtu an uqatilan nas. Aku diarahkan untuk memerangi manusia. Perang tu apa dia? Dakwah pada mereka. Bagi tahu pada mereka ni hatta yashhadu an la ilaha illallah. Sehingga mereka boleh menerima hakikat agama Islam sajalah yang betul. Atas dunia ni, agama selain daripada Islam, semua karut. Semua ajaran sesat. Semua membawa kepada keburukan. Maknanya keburukan tu apa dia? Ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Manakala yang betul, innad dina indallahil Islam. Agama yang paling betul di atas dunia ini, di sisi Allah hanyalah Islam. Wa may yabtaghir islami dinan falan yuqbala min. Siapa yang mencari selain daripada Islam sebagai satu cara hidup dia, Allah tak terima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat nanti dia akan menyesal. Dia menghadap depan Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Orang tu dah mula mengakui Nabi Muhammad itu Rasulullah. Wa yuqimus salah, dan mereka mula mendirikan sembahyang. Wa yu'tuz zakah, dan mereka menunaikan zakat. Bila mereka dah buat perkara demikian, fa iza fa'alu zalika, apabila mereka ni dah buat apa yang
yang disebut tadi, Rasulullah sebut, asamu minni dima'ahum. Maka selamatlah daripada mereka itu darah-darah mereka dari kita semua. Maknanya darah mereka tu tidak akan menyebabkan darah mereka tu tertumpah. Selamatlah darah mereka, asamu minni dima'ahum. Maknanya darah mereka tu dalam jagaan kita. Orang yang jadi demikian, orang dah beriman pada Allah, wajib kita kena pertahankan mereka. Kalau ada orang cuba perangi dia, maknanya memerangi kita. Mereka ni adik-beradik kita. Asamu minni dima'ahum wa amwalahum, dan juga harta benda mereka tersebut dalam jagaan kita. Harta benda mereka tu kita kena jaga. Maksudnya kita kena jaga apa dia? Kita dengan mereka tersebut jadi adik-beradik di antara satu sama lain. Jangan ada di kalangan kita ni mula untuk bermusuh sesama-sama kita. Kerana mereka ni di kalangan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam keadaan demikian kita sebut asamu minni dima'ahum wa amwalahum, darah mereka dan harta benda mereka, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam lagi. Dia duduk dalam Islam, tiba-tiba dia bunuh orang. Darah dia tu jadi halal baliklah untuk dibunuh balik. Atau cara demikian dalam keadaan Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala, dan hitungan amalan mereka mula diserah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dalam jagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa an Abi Abdullah Tariq bin Ashim radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man qala la ilaha illallah wa kafara bima ya'budu min dunillah hurima malahu wa damahu wa hisabuhu 'ala Allah Ta'ala. Ini jelas lagi Rasulullah sebut daripada Abi Abdullah Tariq bin Ashim radhiyallahu anhu, kata dia, aku telah mendengar Rasulullah bersabda. Rasulullah sebut, man qala la ilaha illallah, siapa-siapa yang menyebut mulut dia la ilaha illallah, wa kafara bima ya'budu min dunillah, dan dia tak percaya terhadap sembahan selain daripada Allah. Orang maknanya dia betul-betul beriman pada Allah dalam hidup dia ni. Haruma maluhu wa damuhu, maka di waktu ini haram kita buat khianat kepada harta benda dia dan juga darah-darah dia. Jangan kamu buat tak betul pada harta benda dia, jangan kamu rampas harta benda dia. Harta benda dia dah terjaga dah. Kenapa dia? Kerana dia beriman pada Allah. Mana-mana orang beriman pada Allah, selamatlah harta dia dan juga darah dia. Wa hisabuhu 'ala Allah Ta'ala. Adapun amalan dia tu kita serah pada Allah lah, untuk Allah hitungkan balik di akhirat nanti. Kita kata dia ada buat salah macam ni, dia buat ada salah, tak, dia dah bersama dengan Islam. Maknanya dia dah masuk dalam lingkungan jagaan Islam. Memadai mulut dia sebut la ilaha illallah, dan dia tak percaya selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dah selamat dah dalam hidup dia. Maknanya cara orang mukmin diajar supaya jaga keadaan demikian. Wan Abi Ma'bad Al-Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhu qala qultu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ara'aita in laqitu rajulan minal kuffar faqtulna fadaraba ihda yaday bis-sayf faqata'aha thumma laza minni bi syajaratin faqala aslamtu lillah aqtulhu ya Rasulullah ba'da an qalaha faqala la taqtulhu faqultu ya Rasulullah qati'a ihda yaday thumma qala dhalika ba'da ma qata'aha faqala la taqtulhu fa in qataltuhu fa innahu bimanzalatika qabla an taqtuluhu wa innaka bimanzalatihi qabla an yaqul kalimata allati qala muttafaqun alaih. Ni menarik juga ni cerita ni begini. Daripada Abu Ma'bad yakni Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu disebut, saya bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah pendapat kamu ya Rasulullah? Ara'aita in laqitu rajulan minal kuffar. Kalau sekiranya aku berjumpa dengan yang disebut dengan ya Rasulullah, bagaimanakah
pandangan kamu jika saya bertemu dengan seorang daripada golongan kafir. Saya jumpa dengan orang kafir. Rajulan minal kuffar. Faqtalna. Tapi dia telah dia memerangi kami. Dia berperang. Lalu ia memukul salah satu daripada kedua tanganku dengan pedang. Dia sebut demikian. Dia faqtulna fadaraba ihda yadai bisayf faqata'aha. Lalu dia pancung tangan saya, kemudian putus tangan saya. Salah satu daripada kedua tangan saya dengan pedang dia, dan terus memutuskannya. Sejujurnya, bila dalam keadaan demikian, dia bersembunyi daripada saya di sebalik pohon. Lalu dia mengucap, bila dia potong tangan saya, Rasulullah, saya kejar juga. Saya kejar, dia lari. Dia menyorok di belakang. Menyorok di belakang apa dia? Belakang pokok. Kerana dia takut ni, dalam perang orang kafir, dia asalnya dia kafir. Kemudian, bila dia pancung tangan saya ni, putus tangan saya. Kemudian, saya kejar lagi dia. Saya lawan lagi. Lawan tu dia jadi takut lah. Orang begitu, orang kafir ni, jiwa dia pengecut. Jiwa dia bukan jiwa yang kuat. Macam orang mukmin ni, jiwa dia, jiwa yang nak mati syahid. Itu beza dipanggil. Kita ni kan, macam kita dengan kengga. Kengga tu, mula-mula kita naik pokok. Mula tu kita tengok seekor dua, kita berani lagi. Lenyek dia tu, kita berani lagi. Tapi kalau dia turun menderu turun. Kita meluruk turun terus. Kenapa kita ni jadi takut terus? Oh, banyak ni. Bukannya seekor dua ni. Yang menyebabkan kita tak tahan dengan keberanian kengga. Padahal dia kengga je. Tapi orang Islam ni, jiwa dia lebih hebat daripada jiwa kengga. Senang ceritanya. Kerana apa dia? Kerana bila dia perang, dia nampak apa dia? Aku mesti mati. Aku mesti mati syahid. Dia nak mati syahid. Bila dia nak mati syahid, yang menyebabkan di waktu mana dia nak mati syahid ni, orang Islam nak mati syahid, orang kafir ni lari takut. Walaupun dia berjaya dah pancung sebelah lengan tangan. Tapi keberanian untuk nak mati itu menakutkan orang yang tak beriman pada Allah. Kemudian dia lari. Bila dia lari bersembunyi daripada aku ni, summa ladha minni bisyajaratin faqala, dia lari menyorok belakang pokok. Tiba-tiba lepas pada dia lari tu, aku kejar dia, jumpa balik dia. Bila berjumpa tu, dia sebut pada aku, ya Rasulullah, dia sebut, saya telah masuk Islam. Aslamtu billah. Saya Islamlah dengan Allah. Macam dia terdesak kan. Nampak macam dia terdesak. Mulut dia sebut, aslamtu billah. Aku beriman dengan Allah. Lalu dia ditanya balik Rasulullah, aqtalhu ya Rasulullah? Aqtuluhu ya Rasulullah? Apakah patut aku bunuh juga dia ya Rasulullah? Saat mana dia menyorok belakang pokok dah tu, kemudian macam dia terdesak dah, tiba-tiba mulut dia sebut, aqtuluhu ya Rasulullah. Mulut dia sebut, aslamtu billah. Aku Islam pada Allah. Nak sebut mengucap tak reti lagi. Tapi dianya sebut, aslamtu billah. Aku beriman dengan Allah. Adakah patut aku bunuh dia ya Rasulullah? Sahabat ni tanya. Anqalaha, walaupun dia kata begitu ya Rasulullah. Lalu Rasulullah jawab, faqala la taqtulhu. Jangan kamu bunuh dia, jangan. Rasulullah sebut demikian. La taqtulhu. Jangan kamu bunuh dia. Rasulullah pesan demikian. Faqultu ya Rasulullah, qata'a ihda yadai. Tapi aku jawab balik pada Rasulullah. Masalahnya Rasulullah, tangan aku dah putus dah. Dia sebut pada Rasulullah, tangan aku dah putus dah. Tapi dianya, waktu tu baru dia sebut, aku beriman pada Allah. Apakah aku kena bunuh dia ya Rasulullah? Summa qala dhalika ba'dama qata'aha. Lalu dia sebut, kemudian dia jangan kamu bunuh dia. Saya tanya Rasulullah, tangan saya telah putus. Kemudian dia mengucapkan sebagaimana yang disebut sebelum daripada Rasulullah sabda lagi, jangan kamu membunuhnya. Faqala la taqtulhu. Rasulullah kata, dua kali Rasulullah kata, jangan bunuh dia. Tapi tangan aku dah putus dah ya Rasulullah. Macam mana? Dia duk tikai tangan dia dah. Tangan saya dah putus dah ya Rasulullah. Macam mana ni ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah kata, walaupun tangan kamu dah terputus, la taqtulhu. Jangan bunuh dia. Jangan bunuh. Faqultu ya Rasulullah, qata'a ihda yadai
summa qala dhalika ba'dama qata'aha qala la taqtulhu fa in qataltuhu fa innahu bimanzalatika qabla an taqtuluhu. Kalau sekiranya kamu bunuh dia, jangan kamu bunuh dia. Kalau sekiranya kamu bunuhnya, maka dia telah menempati tempat kamu sebelum kamu membunuhnya, dan sesungguhnya kamu adalah di tempatnya sebelum ia mengucapkan kata-kata yang dikatakan tadi. Wa innaka bimanzalatihi qabla an yaqul kalimatuhu allati qal, muttafaqun alaih. Maknanya Rasulullah kata, kalau kamu bunuh dia, bertukar tempat. Kamu jadi kafir, dia jadi beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Kamu telah bertukar tempat. Tempat yang kamu berada tu, yang kalau sekiranya kamu bunuh dia juga, dia datang tempat kamu, kamu pula berada pada tempat dia. Berubah. Jadi dosa dah kamu. Dosa kamu. Kamu mati dalam keadaan sia-sia dah. Jadi kamu rugi je. Kamu pegang dalam keadaan demikian. Cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak ajar, kita serahlah pada Allah setiap apa yang ada dalam hati mereka tersebut. Kamu jangan kamunya fikir lagi, dia tu terdesak tu ya Rasulullah, sebab tu dia beriman tu. Tak, jangan kamu fikir macam tu. Bahkan bila dia sebut saja aslamtu billah, aku Islam pada Allah, beriman pada Allah, kamu ambil hukum zahir. Jangan kamu fikir yang disembunyi di sebalik tersebut. Ambil yang zahir je. Dalam hidup kita ni, demikian Islam diajar dalam hidup kita ni, kita tengok yang luaran. Jangan kita nak cuba kita nak memahami yang dalaman, yang disembunyi tersebut. Jangan. Kerana yang sembunyi itu dia serah pada Allah. Kita serah pada Allah. Dalam setiap apa urusan hidup kita pun, ambil yang zahir je. Ini cara Islam diajar demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan, jangan kamu prasangka dengan dia, jangan kamu buat sangka dengan dia. Ada sebab dah tu. Ada sebab tu, kamu tak boleh, kamu tak tahu, nak tahu apa dia, yang sebab tersebut, serah dia dengan Allah. Islam ni diajar demikian. Dalam hidup kita ni, jangan sekali-kali kita ni cuba untuk nak memahamkan pada diri kita benda-benda yang tersembunyi dalam jiwa dia. Kadang-kadang nampak memang macam orang macam ni terdesak dengan dia. Patutnya jangan bunuh. Membunuhlah dia kerana dia telah pancung tangan kita. Kemudian dia lari pula di balik pokok. Kemudian dia nampak dia tak selamat dah. Dia nak kena bunuh. Jadi patutnya kita boleh bunuhlah dia. Tak, Rasulullah kata jangan bunuh. Dah mulut dia sebut dah, aslamtu billah, aku telah beriman pada Allah. Itu cara demikian. Dalam hidup kita ni sama juga. Segala urusan hidup kita ni, tengok pada yang zahir. Dia buat macam mana yang zahir? Kalau dia buat yang zahir itu kebaikan dah, kamu jangan bincang lagi tentang keburukan yang lepas-lepas dalam hidup dia. Cukup. Yang dulu tu habis. Islam diajar supaya tak ada dah yang lepas-lepas tu. Manakala yang zahir dia buat tu yang betul. Yang diajar dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Wa an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu qala ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila huraqati min Juhainah fasabbahna al-qaum ala miyahihim wa lahiqtu ana wa rajulun min al-ansar rajulan minhum falamma ghashinahu qala la ilaha illallah fakaffa anhu al-ansari wa taqnatuhu biramhihi hatta qataltuhu falamma qadima ila al-madinah balagha dhalika an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala li ya Usamah aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah qultu ya Rasulullah innama kana muta'awwizan faqala aqataltuhu ba'dama qala la ilaha illallah fama zala yukarriruha alayya hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla dhalika al-yawm. Allahu akbar. Ini cerita yang menarik lagi zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, kata dia, dua-dua ni sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usamah pun sahabat Rasulullah, Zaid pun sahabat Rasulullah. Anak dan ayah dia panggil. Dua-dua ni Usamah bin Zaid. Dia kata Rasulullah mengirim kami ke daerah Huraqah. Kirim ni maksudnya kirim untuk perang, untuk memerangi.
Satu daerah Hurakah daripada suku Juhainah. Kemudian kaminya Usamah ni muda kan. Muda lagi. Dianya di antara pemuda yang belasan tahun. Tapi Rasulullah percaya pada dia. Kehebatan dia. Waktu mana Rasulullah wafat, umur dia 18 tahun. Rasulullah lantik dia panglima perang. Usamah bin Zaid ni sendiri. Kemudian, bila pergi ke Juhainah ni, pagi-pagi lagi, kami menduduki tempat ada air di kalangan mereka. Ada air. Tempat tu, masuk orang nak perang, zaman Rasulullah, dia akan cari air. Kerana orang dekat nak meninggal dunia, biasanya dia nak kepada air. Bila perang ni, haus. Dia nak kepada air. Lalu, kami pergi kawasan ada air. Saya dan seorang lelaki daripada kaum Ansar bertemu dengan seorang lelaki daripada golongan mereka. Musuh. Setelah mana kita dekat pada dia, bila pergi dekat dengan dia, walahiqtu ana wa rajulun minal ansar rajulan minhum falamma ghashinahu dia sebut, bila kami pergi dekat dengan orang-orang tadi, orang yang di kalangan kaum suku Juhainah ni, ada seorang dia mari nak ambil air. Waktu mana dia nak ambil air tu, setelah kita dekat pada dia, tiba-tiba mulut dia sebut la ilaha illallah. Ada orang daripada sahabat Ansar itu menahan diri daripadanya, tidak menyakiti sama sekali. Sedangkan saya bila saya tengok dia ni daripada suku Juhainah tu datang, Usamah bin Zaid ni sendiri, dia kata, saya bila saya tengok demikian, saya pun ambil tombak saya tusuk di tubuh badan dia hingga saya membunuh dia. Usamah sebut. Usamah ni dia budak muda. Kemudian dia tengok orang tu, tengok ada tempat dikepung dengan kawasan air. Dan kemudian orang daripada suku Juhainah tu, dia terkejut. Allah. Dia tengok tentera Islam duduk kawasan itu. Kemudian dia nak ambil air. Kemudian tentera Islam ni, mula beberapa orang Ansar kata, bila dekat dengan dia, dia sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia sebut demikian. Dia sebut la ilaha illallah tu, sahabat Ansar pun undur balik. Asalnya pergi itu untuk memerangi kau ni, tapi undur. Tapi Usamah ni, dia kata, aku tengok dia ni terdesak ni, dia sebut la ilaha illallah, aku pun ambil tombak aku rodok terus. Rodok di perut dia tu lah. Tombak di perut dia ni. Kemudian falamma ghashinahu qala la ilaha illallah fakaffa anhu al-ansar. Puak Ansar ni berundur. Wa ta'natuhu biramhi hatta qataltuhu. Aku bunuh dia. Aku tombak dia sehingga membunuh dia. Setelah itu dah bunuhlah dia. Kemudian falamma qadimna al-Madinah, bila balik semula ke Madinah, balagha zalika an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tahu, sampai cerita daripada Rasulullah. Faqala li, lalu Rasulullah panggil aku. Usamah bin Zaid ni sebut, Rasulullah panggil aku. Bila Rasulullah panggil aku datang dekat dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Usamah. Lalu Rasulullah panggil aku, ya Usamah, aqataltuhu ba'dama qala la ilaha illallah. Kamu bunuh orang yang mulut dia sebut la ilaha illallah. Lepas pada dia sebut tu, dia sebut la ilaha illallah, kamu bunuh orang tersebut. Rasulullah macam tanya pada Usamah ni sendiri. Nak marah, sambil nak marah tu Rasulullah tanya, aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah. Kamu bunuh orang yang mulut dia sebut la ilaha illallah. Rasulullah tegur demikian. Qultu ya Rasulullah, innama kana muta'awwizan. Aku jawab pada Rasulullah, dia sebut la ilaha illallah tu nak lindung je diri dia ya Rasulullah. Nak lindung je Rasulullah. Faqala, lalu Rasulullah tanya balik, aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah. Kamu bunuh orang setelah mana orang tu sebut la ilaha illallah. Rasulullah ulang famadala yuqarriruha alayya, sehinggalah Rasulullah ulang soalan tu. Kamu bunuh orang yang sebut la ilaha illallah. Kamu bunuh orang yang sebut la ilaha illallah. Dan aku jawab, dia sebut la ilaha illallah tu dia terdesak ya Rasulullah.
Kalau dia tak terdesak, takkan dia sebut la ilaha illallah. Dia sebut tu terdesak ya Rasulullah. Fayuqarriruha alayya hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla dhalikal yaum. Sehingga Rasulullah ulang tu, Rasulullah ulang ucapan Rasulullah tu, sehingga saya mula berharap bahawa saya belum menjadi Islam sebelum hari tersebut. Allah, Rasulullah ulang tu. Saya kata, Allah, kenapa dah aku orang Islam pergi bunuh orang Islam? Datang rasa bersalah lah kerana pergi bunuh tersebut. Kenapa dah aku ni? Datang dalam jiwa aku ni rasa bersalah lah. Sebab Rasulullah ulang, kamu bunuh orang yang sebut la ilaha illallah. Kamu bunuh orang yang sebut la ilaha illallah. Macam mana kamu tahu hati orang tersebut? Bahasa yang mudahnya, kamu tak tahu dia tu, yang dia sebut tu ikhlas tak tahu. Betul-betul lah ikhlas. Kamu mengagak je. Kamu agak je dia ni terdesak ni. Hingga datang pada diri aku ni rasa, Allah, kalau aku tak Islam dah lebih baik daripada aku Islam di waktu itu. Maknanya kalau aku dalam Islam, dalam kafir lagi aku bunuh, dah lah, terlepaslah aku. Maksudnya tidak rasa bersalah sangat. Ni aku dah Islam dah, pergi bunuh orang Islam juga. Allahu Akbar. Rasa bersalah pada diri aku ni kerana aku lakukan keadaan yang demikian. Dalam riwayat lain disebut, dalam riwayat yang lain disebut bahawa wa fi riwayatin faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut aqal la ilaha illallah wa qataltuhu. Orang sebut la ilaha illallah dan kamu bunuh dia. Rasulullah tanya, qultu ya Rasulullah innama qalaha khaufan minas silah. Ya Rasulullah, dia tu sebut la ilaha illallah tu kerana dia takut dengan mata pedang aku je. Dia takut dengan tombak aku je. Wa qala afala syaqaqta an qalbihi hatta ta'lamu aqalaha am la. Rasulullah tanya, Usamah, kamu belah dada dia ke? Rasulullah tanya, afala syaqaqta an qalbihi, kamu belah hati dia ke? Kamu ni boleh nampak dalam hati dia, sehingga kan Rasulullah tanya, kamu boleh belah dada dia tersebut, sehingga kan mengapa kamu tidak belah saja hatinya, sehingga kamu dapat mengetahui apa yang diucap itu kerana takut ataupun senjata kamu, ataupun dia ucap dengan penuh keikhlasan. Afala syaqaqta an qalbihi hatta ta'lamu aqalaha am la. Rasulullah kata, kenapa kamu tak belah dada dia? Tengok dalam hati dia tu. Hati dia tu, dia sebut dengan penuh keikhlasan ke, ataupun dia cakap tu dengan keadaan dia terdesak. Yang kamu kata dia terdesak tu, kenapa kamu tak belah hati dia? Hanya. Maksudnya, Rasulullah kata, kamu tahu ke dalam hati orang? Bahasa yang mudahnya, jangan pula lepas pada ni, kita nak tahu seorang sebut, kita pergi belah dada dia. Jangan. Cuma nak sebutnya, bila keadaan yang sebegini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya, kenapa kamu tak belah dada dia? Tengok dalam dada dia, ada apa? Kenapa dia buat begitu? Kita serah pada Allah. Yang apa yang dia buat yang zahir itu, kamu kena terima. Apa yang di sebalik tersebut, yang tersebalik tersebut, kita serah pada Allah. Ini sifat orang mukmin. Orang mukmin tu dia kena buat begitu dalam hidup dia. Fama zala yuqarriruha hatta tamannaitu anni aslamtu yawma idzin. Rasulullah ulang macam tu sehingga kan akunya letak dalam aku berharap sehingga aku ni masuk Islam pada hari itu saja. Hari itu baru masuk Islam. Maknanya cara Rasulullah ulang tu sehingga kan aku letak bahawa dalam hidup aku ni, kalau boleh hari ni baru aku masuk Islam. Sampai tahap demikian. Allahu Akbar. Kita sambung akan datang nantilah hadis yang seterusnya tentang hati seseorang ini. Kita sambung pada minggu yang akan datang nanti. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin.
Rabbana alayka man zalamana, Rabbana alayka man zalamana, wansurna man adana, Rabbana ja'alna muqimus salah, wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu